Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di hujung sana, di desa sana, di kampung sana, di taman sana dan semua rakyat Malaysia yang menonton Al-Kuliah pada petang ini. Salam Ramadan untuk anda semua. Dan hari ini kami Al-Kuliah bersiaran secara langsung di studio C Seri Pentas TV3 dengan tajuk kita iaitu Tarbiyah Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, sebenarnya bulan mendidik kita. Apa yang dididiknya, kita akan bincang sepanjang Al-Kuliah pada petang ini. Dan bersama saya, penonton yang turut hadir dalam studio ialah jemaah daripada Surau Darul Ikhlas, Taman Kayu Ara, Damansara. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Dan juga tuan-tuan perempuan, untuk makluman anda semua, hari ini kita telah menjemput seorang ahli panel yang tidak asing lagi kepada kita semua, tetapi bukan makhluk asing, iaitu yang bahagia Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah, seorang pendakwah yang cukup terkenal dalam program-program TV yang lain pun ada muncul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Khabar? Selamat berpuasa Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, tuan-tuan dan puan, kalau anda dah bersedia dengan pen, dengan kertas, eloklah ya, sediakan begitu. Sebenarnya nanti dia akan tertanya-tanya apa Ustaz cakapkan tadi ya. Jadi kita teruskan. Ustaz, kita sedar tak sedar Ustaz dah 5 hari tuan-tuan dan puan ya, kita berpuasa. Hari ini dah 5 Ramadan sama dengan 5 Ogos. Orang kata apa, sedang menghitung harilah. Sebenarnya ulama-ulama menyatakan Ustaz bahawa bulan Ramadan ini bulan tarbiyatun nafsi, bulan mendidik jiwa. Saya duk fikir juga Ustaz, kalau kita lapar, biasanya kita jadi garang lapar ni kan. Betul. Aku lapar tahu. Tu meja je hempas pinggan mangkuk kan, aku tengah lapar ni. Tapi macam mana dia kata lapar ni bulan mendidik jiwa Ustaz? Apa kaitannya puasa, berlapar dahaga dengan mendidik jiwa kita menjadi orang baik? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fauzi yang dirahmati Allah sekalian, penonton-penonton, ibu-ibu, ayah muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT di petang yang mulia ini dapat sekali kita berhimpun dan berkumpul dalam program Al-Kuliah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Dan bersyukur kita, alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang kelima ya, dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, Allah beri kita pertolongan, bantuan. Mudah-mudahan kita menyempurnakan ibadah Ramadan dengan sempurna yang mungkin. Dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keselamatan daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Bila sebut tentang puasa ni memang lapar. Ya, tengok semua macam muka lapar je. Tak ada muka kenyang, muka lapar semua. Ustaz Fauzi tadi saya sampai pun tengok macam muka lapar je. Baik, bila kita disebut berkaitan dengan bulan Ramadan ini, khususnya yang disebut bulan tarbiyah, iaitu tarbiyah jiwa, mendidik jiwa ni. Kalau kita lihat memang benar, bulan Ramadan ni memang satu bulan yang mendidik jiwa kita. Pertama, apa yang dididik? Yang pertama, dididik jiwa kita ni untuk jadi jiwa yang bertakwa. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi perintah kepada kita, yang Allah rakamkan perintah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maknanya orang yang berpuasa ni sebenarnya dilatih, dididik untuk menjadi jiwa yang bertakwa. Akan hebat tu kan? Maknanya melatih takwa tu ikut perintah Allah. Sekarang ni kita puasa kan ikut perintah Allah. Betul tak? Sungguh pun lapar. Ustaz Fauzi cakap lapar tadi. Saya pun jadi lapar pula ni. Memang sungguh pun lapar. Dan Ustaz Fauzi maklumkan saya tadi. Di Somalia sebenarnya, kalau kita lihat banding, kita ambil perintah Allah Ta'ala ni cuma sebulan je. Di Somalia, tadi Ustaz Fauzi sebut saya, orang tak makan setahun. Seolah-olah berpuasa setahun. Nak makan pun tak ada. Dan kalau dia berpuasa dalam bulan Ramadan ni, tak tahu bila dia boleh berbuka. Akan hebat tu. Hebat tu. Ingat, kita baru puasa sebulan, dia puasa setahun. Kan? Tapi dia tak pernah ngadu melapar. Kita ni kerja melapar je. Betul. Tapi betul. Dalam hal ni kita tengok, kita dah ambil perintah Allah Ta'ala. Maknanya ini satu perintah. Jadi maknanya puasa ni mendidik kita supaya kita, iaitu apa? Taat kepada perintah Allah. Itu hebat. Itu pertama. Dan perkara yang kedua, dengan Ramadan ini juga sebenarnya kita dilatih jadi orang yang bersyukur. Latih jiwa kita jadi orang bersyukur. Apa yang kita nak, alhamdulillah semua kita dapat. Makan kita dapat, sahur kita dapat, malam nanti morih pun kita dapat, macam-macam ada. Macam-macam juga ada kita makan. Tapi sebenarnya dengan berbekalkan iaitu satu sifat kesabaran yang Nabi kita Muhammad SAW sebut apa?
Ini adalah bulan kesabaran. Sahrun sabru was sabru sawabahul jannah. Ini adalah bulan kesabaran dan balasan ataupun maknanya balasan orang yang bersabar itu, maka Allah kurniakan kita ini syurga, dibalas ganjarannya itu syurga. Maka kita alhamdulillah sampai ketika ini kita dapat sabar sungguh pun dalam ujian-ujian yang pada hari ini kalau kita lihat di Malaysia hanya 34, 32 darjah Celsius, tapi baru ini kita lihat di Dubai sampai 51 darjah Celsius. Macam mana agak-agak? Tapi betul ya, di Mekah 40, 46, 47. Kita di Malaysia baru 34 pun dah mengadu panas. Ya Allah, panasnya. Dan kenapa kita rasa hebatnya boleh terdidik ini? Sebab sesuatu perkara yang kita nak buat, kita dah nampaklah kesabaran. Sebab itu kalau kita lihat, memang kalau kita kaji dari segi kajian, orang lapar ni memang dia jiwa dia terganggu. Sebab tu orang lapar ni biasa cepat marah. Sebab tu Nabi dah sebut awal-awal lah. Pada awal dulu Nabi dah sebut dah, iaitu apa? Ini bulan kesabaran dan kesabaran itu balasannya syurga. Cuba kalau tak percaya, nanti balik. Ibu-ibu ni tak payah masak. Diam je. Nanti suami nak buka tali penuh saji, tak ada apa-apa. Apa suami kata? Ya Allah, tak sangka yang makin tua makin pemalas awak rupanya. Hidung dah berasap tu. Tapi kenapa dia tak marah? Sebab dia nampak Nabi SAW. Maknanya nampak kesabaran itu yang Nabi janjikan kepada kita. Kan hebat kan? Ini betul. Jadi sebab itu, dengan lapar ini juga sebenarnya melatih perut kita. Bila melatih perut kita lapar, baru kita rasa, ya Allah, rupanya ramai orang yang tak makan. Satu, biasanya ada orang yang susah, dia nampak satu makanan. Contohlah makanan yang mahal misalnya. Pada dia mahal, pada kita tak mahal. Dia nak beli tu tak berdaya. Sebab apa? Sebab tak ada kemampuan. Kan sekarang kita rasa, ya Allah, hai terubuk bakar, menjejih hai liur kita. Nak beli tak boleh. Sebab apa? Sebab puasa. Boleh, pukul 1 Haji pergi beli je. Orang cakap, Ji, biar betul Ji, lambat lagi Ji. Maknanya, kita sebut sini tu, tahan kerana apa? Tahan jiwa supaya jangan mengikut nafsu. Kerana bulan Ramadan ni yang perlu dididik ialah nafsu kita. Kalau kita ikut nafsu, maka musnahlah kita. Biarlah nafsu ikut apa yang ada kehendak agama itu. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Itulah mukadimah dari Ustaz Jazlan. Saya bila Ustaz cerita tentang cuaca suhu di negara kita banding dengan Dubai, banding dengan Mekah, rasa malu kita kalau ada orang mengeluh lah, oh panasnya, padahal kerja dia beli aircon. Dia rasa panas lagi tu. Kadang-kadang saya bila flashback balik Ustaz, Perang Badar zaman Nabi dulu, macam mana boleh berlaku dalam Ramadan. Ada sahabat-sahabat sedang berpuasa, boleh perang. Kalau Ustaz boleh cerita sikit, biar kita rasa kuat jiwa raga kita ni Ustaz. Jangan duduk mengeluh je puasa ni. Orang perang sana tu, padang pasir panas. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Terima kasih Ustaz Fauzi. Saya sebut tentang berkaitan dengan Perang Badar. Betul tahu. Perang Badar tu berlakunya pada bulan Ramadan. Kalau kita mengikut buka lembaran sejarah telah mencatat bahawa berlakunya pada 17 hari bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Dan pada tahun tersebutlah telah difardukan kita berpuasa. La ilaha illallah, dah bulan Ramadan. Dah bulan Ramadan tu biasakah dekat negara Arab ni tak ada yang pernah sejuk, semua panas saja. Kalau musim sejuk pun dulu kita belajar pun panas juga. Sebab apa? Ramadan tu sendiri. Dan kalau kita lihat memang kalau kita lihat itu satu peperangan yang pertama dalam Islam. Dan kalau kita melihat hebatnya tentera Islam tu hanya 313, setengah riwayat kata 300. Yang nak dilawan tu tentera kafir Quraisy tu seberamai 1,000 orang. Macam mana tu? Keadaannya panas. Puasa pula tu. Ini keadaan dia. Dan sebab itulah bila kita lihat bagaimana tentera Islam tu boleh menang dalam peperangan tersebut, hingga kan tentera kafir Quraisy kalah, hingga iaitu siapa? Abu Jahal pun terbunuh dalam peperangan tersebut. Kerana apa? Kerana ada beberapa faktor yang penting. Faktornya apa? Kenapa boleh umat Islam tu menang dan sebagainya? Pertama, kalau kita lihat, memanglah jiwa mereka itu kuat, kental, fizikal mereka itu kuat, dan pertolongan Allah juga kuat waktu itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, digambarkan kisah ini dalam surah Ali Imran ayat 123, maka Allah jelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Ketika itu bertakwalah, kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang yang bersyukur.
Sebab itu bila Allah terangkan kepada kita, bukan hanya orang Islam ni perlu pada kuat mental dan fizikalnya, tapi dia perlu iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kalau kita lihat hebatnya peperangan tersebut, Islam menang kerana apa? Kerana ada 4 faktor yang penting. Yang pertama, mereka itu Allah beri kemenangan sebab mereka mempunyai iman yang kukuh, iman yang jati. Dan perkara yang kedua, kenapa mereka itu menang? Allah beri mereka itu kemenangan, pertolongan kerana Allah beri mereka itu ketakwaan. Maknanya mereka itu ada sifat takwa kepada Allah, patuh kepada perintah Allah. Allah bagi dia perintah puasa, perintah perang, dua-dua boleh buat. Akan hebat. Dan perkara yang ketiga, kenapa Allah beri mereka itu pertolongan untuk menang dan berjaya? Kerana mereka ada sifat ikhlas. Dalam hati mereka ini ada sifat ikhlas. Untuk menjalani perintah Allah ini perlu satu keikhlasan. Dan akhirnya, kenapa mereka itu boleh berjaya juga? Allah bantu sebab mereka itu punya kesabaran. Sebab itu, kalau kita bayangkan perang Badar dahulu, kan, dengan kita sekarang ni, hanya diuji dengan 34 darjah Celsius, dapat duduk kerja dalam aircon, kereta dalam aircon, studio pun aircon, pun lepak juga. Akhirnya kita lihat 4 faktor ni tak ada pada kita. Itu yang kadang-kadang kita tanya, kenapa lembik je? Puasa. Nampak tidur panjang? Puasa. Semua disalahkan puasa. Padahal dia tidur panjang tu dia pemalas. Kenapa datang lewat? Puasa. Kenapa harga kuih ni mahal? Puasa. Ya Allah, nak balik nanti jam kenapa? Puasa. Semua masalah yang ada dalam dunia ni yang disalahkan puasa. Kan? Kita tengok puasa, semua puasa, semua lembik je. Dalam zaman dulu perang, dah diperintahkan, perintahkan puasa satu hal. Lepas tu perintahkan perang. Boleh menang pula tu. Sebab itu, jaga 4 perkara, iaitu apa? Kita sama-sama, khususnya berkata-kata ini, mendengar kata-kata ini, sama-sama kita kena kuatkan iman, dan yang kedua, kita kena bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan perkara yang ketiga, kita kena ikhlaskan hati, iaitu apa? Ambil perintah Allah Ta'ala ini sebagai satu perintah. Dan yang keempat, perlu kepada sifat kesabaran. InsyaAllah, biiznillah, kita akan dapat kejayaan daripada dunia sampai akhirat, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Apa pun kita kena kuat. Lembek-lembek lah. Apa pun perempuan, memang Allah Ta'ala tolong kita sepanjang Ramadan. Yang pertama dengan rahmatnya, yang kedua dengan maghfirah keampunannya, dan yang ketiga lah pembebasan daripada api nerakanya. InsyaAllah perempuan, kita berehat seketika, kita jumpa kembali selepas ini. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Alhamdulillah, makin kuat saya dengar orang kata apa, mukadimah Ustaz Salam tadi ya. Makin kuat kita. Perang Badar dalam bulan Ramadan. Tadi lembek je kan. Okey, dah dapat suntikan tu. Sebenarnya Ramadan inilah satu universiti sebenarnya. University of Ramadan namanya. Kita belajar pun tak lama, 30 hari saja. Subjek utamanya puasa siang hari. Subjek pilihannya tarawih. Subjek pilihannya lagi lah iktikaf dalam masjid. Subjek pilihannya lagi ialah kita berdoa banyak-banyak, bersedekah dan sebagainya. Apapun, siapa-siapa yang berjaya dapat ijazah, namanya ijazah taqwa daripada Allah. Akhir bulan nanti ya. Apapun, kita bersama dengan Jamaah Asrar Darul Ikhlas Taman Kayu Ara dan Masara, rasa tak meriah kalau kita tak ambil soalan daripada depa semua ni. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu persoalan. Hari ini kita dah puasa lebih kurang 5 hari. 5 hari, bukan lebih kurang 5 hari. Suami isteri sekarang ni asyik tengok antara satu sama lain. Bukan tengok sebab geram, tapi tengok masalahnya dah kurus ke belum. Jadi persoalannya Ustaz, puasa kita sekarang ni, apakah hukum puasanya kalau kita puasa kerana nak kuruskan badan ataupun diet? Sedangkan puasa itu adalah merupakan satu ibadah. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Nazri. Ini Ustaz, betul Ustaz. Ya, kadang-kadang memang ada hari-hari dia menyukat badan je. Dia suka timbang. Sekilo dah turun. Kan? Apa komen Ustaz? Silakan. Terima kasih yang bertanya. Sebab yang bertanya dengan saya sama-sama kurang kurus. Ya? Yang kurus tak Fauzi lah. Kan? Saya tak tahulah. Dia puasa lebih dulu kita ke apa, saya tak tahu. Alhamdulillah. Ya? Muslim-muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya, asas kepada ibadat ni memanglah niat semata-mata kerana Allah. Itu asasnya. Namun begitu, ya, ada pun orang juga yang berniat puasa kerana nak kurus. Ya. Ini dibimbangi, ya, takut pahala puasa mereka itu tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Puasa sah, tak ada masalah.
Malam, selagi malam dia berniat berpuasa, besok dapat juga kurus kurang 1 inci dan kurang setengah kilo misalnya. Ya, sah, puasa sah, tak ada masalah. Cuma yang dibimbangi, yang dibimbangi takut apa? Takut nilaian puasa itu di sisi Allah tu tak ada. Dan kita kena ingat bahawa sebab apa kita ni kena pelihara niat. Kerana pada awal Nabi SAW telah berpesan kepada kita pada hadis yang begitu popular. Apa Nabi sebut? Iaitu Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala perbuatan itu dengan niat dan mereka ni akan dapat apa yang telah diniatkan dia. Maknanya kalau kita niat berpuasa kerana Allah, maka Allah beri kita iaitu apa? Keampunan, rahmat, iaitu lagi apa? Rahmat, keampunan dan kelepasan api neraka. Dan confirm orang yang kurang makan, maka kuruslah badannya. Jadi sama-samalah nanti jangan sampai kita ingat kita nak hanya kuruskan badan, takut nanti pahala di sisi Allah tidak ada nilainya, dan berpuasalah kita bersungguh-sungguh kerana Allah, maka salah satu hadiahnya kepada kita iaitu kita akan bertambah slim dan bertambah handsome insya-Allah Macam Ustaz Wazi. Apa pun Ustaz, perbetulkan niat masing-masing. Jangan nak slim je, orang Slim River tu kan. Jangan nak slim je. Okey, itulah soalan pertama daripada penis surau Darul Ikhlas. Kita ambil lagi soalan kedua, silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Zainal dari Surau Darul Ikhlas Taman Kayu Ira Indah untuk nak mengemukakan satu persoalan. Persoalan saya ialah apa hukumnya puasa di kalangan kanak-kanak yang belum balik. Tengah-tengah hari saja ada dia nak makan. Sekejap dia nak makan. Dan ada antara kanak-kanak yang lainlah beria-ia sangat nak puasa. Mungkin sebab dia dapat tawaran hadiah berupa wang ringgit daripada mak dan ayah dia. Apa komen Ustaz tentang puasa yang semacam itu? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Wak Jenal. Jadi itulah Wak kita tanya soalan Ustaz. Memang berlaku. Bukan anak Wak lah, cucu Wak lah kot kan. Jadi Ustaz kadang-kadang betul. Ini kalau tak puasa, tak boleh gaya. Itu mak punya lah banking lah kan. Tak puasa, tak boleh gaya. Pada budak tu 7 tahun Ustaz. 7 tahun. Pergi sekolah, bawa beg sekolah tu nampak beg berjalan. Orang tak nampak kecilnya budak tu, halusnya, makhluk halus betul. Jadi bayangkan satu petang balik rumah tak larat mak nak minum. Tak boleh. Siapa tak puasa, tak boleh raya. Jadi kadang-kadang dibagi Ustaz, satu hari puasa dapat RM1. Jadi apa komen Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih Wak Jenal. Aku kok mengerti. Itulah Jawa. Wak Jenal. Kita nak cakap Jawa ya. Baik, kalau kita melihat daripada segi sudut hukum, sebenarnya kanak-kanak ni mengikut jumhur ulama berpendapat bahawa tidak ada ditaklifkan. Maknanya tidak wajiblah kanak-kanak itu berpuasa. Tapi kita ni sebagai ibu ayah, orang-orang yang lebih dewasa daripadanya, maka dianjurkan ataupun kita digalakkan untuk anak-anak kita itu berlatih berpuasa. Bukan maksa tahu, latih dia berpuasa sebelum dia sampai umur akil baligh. Begitu ya. Kita latih anak kita berpuasa. Dan ingat, latihan tahu, ini latihan ya, bukan betul-betul. Ini latihan. Sebab itu bila latihan ni dia ada punya cara yang tertentu yang perlu kita buat. Pertama, kalau nak ajak anak ni berlatih berpuasa, betulkan niat. Yang awal betulkan niat. Kerana apa? Kerana Allah. Kerana apa? Kerana Allah. Kerana apa? Kerana Allah. Berapa banyak? Kerana apa? Kerana Allah. Akhirnya dia tak faham, dia akan jadi faham. Puasa itu kerana Allah, bukan kerana duit raya. Satu. Dan perkara yang kedua, maknanya bila kita melatih ni bukan memaksa, taklah timbul macam Ustaz Fauzi kata. Kering je. Tak boleh makan. Kau tak puasa, kau tak boleh raya. Tak boleh makan. Dah budak tu dah kemetot, lagi kecil, halus. Pasal apa? Tak dapat minum air, tak dapat makan. Misalnya. Sebenarnya dalam kaedah mendidik ni kena faham. Katakan anak kita memang puasanya boleh setengah hari je, bagi dah setengah hari. Nak makan tak? Nak makan sekarang boleh makan? Tak nak dah ya. Nampak? Kita offer dia nak makan, dia tak nak. Tapi jangan makan. Dia makan dah tu. Betul. Macam Ustaz Fauzi didik anak dia kata, okey, sekarang ni dah pukul apa? Nak makan tak? Nak makan. Mesti dia kata tak apalah, tunggu 1 jam lagi. Itu anak punya pilihan. Kita beri maknanya peluang kepada anak kita latih puasa. Mungkin hari ini 1 jam, besok 2 jam, besok setengah hari, besok sampai pukul 3, mungkin sampai pukul 6. Itu satu. Maknanya latih tu beri masa dia berpuasa sebelum dia sampai akhir balik. Tapi kalau dah tua bangka, dah bongkok, nak bagi pilihan untuk puasa tu, tu lainlah jadi. Ini yang kanak-kanak. Kanak-kanak. Baik.
Dan seterusnya juga bagaimana kita nak ajak anak kita berpuasa. Ini disebut cara dia. Hendaklah kita ajak bangunkan, ajak bersahur. Bangunkan sahur. Latih bersahur. Nak kejut anak sahur ni bukan payah sangat. Senang aja sebenarnya. Nak kejut anak sahur sebelum dia tidur, ayat yang akhir kita nak berisikkan kepada telinga dia, apa yang kita sebut, nak besok pukul 5 ayah kejut bangun sahur. Ingat pukul apa? Pukul 5. Besok pukul 5 insya-Allah kita bangun cakap nak ini pukul 5 dah pukul 5 bangun sahur, dia akan bangun sahur. Sebab perkataan yang tinggalkan dalam telinga dia tu iaitu apa? Pukul 5 bangun sahur. Ini kalau kita tak ingatkan, menjeritlah kita bangun. Akhirnya anak kita tak bangun, anak jiran yang bangun. Ya, ini masalahnya. Ini kita ajak dia sahur. Kerana apa? Supaya dia rasa, oh hebat dah sahur ni ada apa puasa ni ada bangun sahur. Lepas tu kata apa? Maknanya ajak dia berbuka sama. Duduk sama-sama. Tunggu berbuka. Kerana ini satu nikmat yang Allah nak beri. Kita ni orang berpuasa dapat 2 nikmat tau. Pertama, waktu dia nak berbuka. Orang puasa nak berbuka satu dekat dunia. Yang satu lagi dekat akhirat besok kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kita nak ambil nikmat ni. Kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Ustaz Boy dah baca kan surat Allahumma laka sumna wa bika amanna wa bika aftana. Kita countdown macam tu, kira satu persatu. Baru rasa nikmat. Kan? Lepas tu apa? Kena puji anak-anak tu. Oi, baguslah bang. Selalu tengok Ultraman. Hebatlah. Dah puasa dah. Kuat dah. Kita cerita pasal Perang Badar, dia tak faham. Jadi dia tengok Ultraman, tak apa. Maknanya kita cerita bab tu. Jadi, hebat berpuasa. Dan akhirnya, macam Wak Jenal katalah. Habis macam mana kalau kita nak bagi duit? Ya, bagus. Sebab apa? Itu ganjaran. Nak, kalau berpuasa nanti ayah bagi hadiah. Tak ada masalah. Tapi jangan diterbalikkan percakapan tu. Kalau kau tak puasa, aku tak bagi kau. Itu salah. Maknanya kita maksa itu merubah niat dia supaya dapat ganjaran. Yang kita nak berikan ini ganjaran. Kalau anak tu tak nak, tak apa. Bagi kat saya nak. Macam tu. Maknanya kita ni kan, isteri kita pun kita bagi ganjaran. Awak puasa yang nanti saya belikan baju awak baik punya, cantik punya. Ya? Macam tu. Awak, ya anak-anak, itu ganjaran untuk galakkan supaya ceria dalam bulan Ramadan ni. Kita kena ceria, kita kena suka, kita kena gembira. Sebab ini satu bulan yang Allah beri kita berpuasa. Dan pada malamnya Allah bangunkan kita supaya apa? Kita solat sunat tarawih. Dan bulan Ramadan je. Bulan lain tak ada. Gembira dah, senyum, pakai cantik-cantik, hias rumah, wangi-wangi. Sebab apa? Sebab ini bulan Ramadan. Bezakan dengan bulan yang lain kerana Nabi pernah sebut ini adalah bulan yang agung lagi diberkati. Wallahualam. Okey, tuan-tuan dan puan, artinya kita kena hargailah kejujuran anak kita. Ya, betul. Dia cakap betul kan? Ayah tak mampu dah puasa satu petang. Kita hargai kejujurannya. Betul. Dibimbangi kalau kita paksa dia akan jadi seorang penipu besar. Betul. Dia dah tegur air dalam tandas. Gok. Kami puasa tak? Puasa. Tapi dia tipu kita kan? Betul. Okey. Satu lagi latih mereka puasa ialah satu lagi saya. Bagi pilihan mereka untuk memilih juadah buka puasa kalau dia nak makan apa. Contohlah maghrib nanti kan chicken chop, beef steak, spaghetti. Tak, itu nenek pun minta. Nenek minta juga. Nenek pun itu nenek budak tu. Okey, kita ambil satu lagi soalan dari penonton. Silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Apakah hikmahnya Ustaz kita memperbanyakkan sedekah dan tabarruk di bulan Ramadan yang mulia ini? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ini Ustaz memang satu kelaziman lah. Saya bimbang takut jadi adat, biar jadi ibadat lah. Sedekah memang di sebuah masjid Ustaz memang ada kari pap berlambak-lambak, agar-agar berlambak-lambak, air tebu berjak-jak kan. Semua sedekah. Apa kami Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang bertanya. Muslimin muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Betul sebab Nabi pernah sebut ini wasyahrul muasah, ini satu bulan simpati. Nabi dah sebut dah. Maknanya memang bulan ini semua hati-hati umat Islam jadi hati yang terbaik. Dan kita melihat khususnya dalam bulan Islam ini, dalam bulan Ramadan ini, orang Islam semua nak cari orang fakir dan miskin. Kadang dilihatnya orang miskin dan orang fakir itu tak jumpa, yang diantar ke masjid. Itu yang banyak tu, berkuli-kuli air, bermakan-makan banyak dekat masjid. Dan diharapnya semua orang dapat berbuka di masjid. Itu satu amalan yang begitu baik.
itu sedekah yang begitu baik. Kerana kita pernah dengar Nabi SAW menyebut dan maksud hadisnya, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka ia merupakan iaitu keampunan daripada Allah dan kelepasan daripada api neraka, dan mereka itu akan mendapat ganjaran seperti mana mereka orang itu berpuasa. Kan untung kalau dengan air yang kita beri itu dapat 30 orang yang minum, maka kita dapat 30 orang pahala puasa seperti mana mereka berpuasa. Kan untung kan? Dan kerana apa? Maknanya kenapa kita sebenarnya hikmahnya untuk untuk bersedekah. Satu, memang kita jadi orang yang terbaik dalam bulan Ramadan ni kerana memang kita memandang orang fakir dan miskin. Memang kita nak sedekah kerana apa? Kita nak minta apa? Nak mohon, iaitu apa? Mohon jadi orang yang bertakwa. Sebab itu kenapa kita bersedekah? Kerana di situ ada sunnah Nabi SAW. Nabi bersedekah. Nabi memberi makan ahli sufah. Setiap hari Nabi beri makan. Itu tak termasuk bulan Ramadan. Apatah lagi bulan Ramadan. Kita diajar bersedekah. Tapi ingat, bersedekah ni beri yang terbaik. Saya nak nasihat ni ibu, beri yang terbaik. Nanti kalau balik nak masak apa? Nak masak katakan kari ayam. Beli ayam seekor, kari ayam. Habis masak, tengok nak sedekah ni kena beri yang terbaik. Habis masak, sendokkan yang pertama itulah nak bagi jiran. Katakan nak bagi jiran. Ambil, tengok. Alamak, peha, Ustaz Fauzi. Sekali lagi peha. Agak-agak nak beri tak? Mana boleh jadi ni peha dah habis. Ada tak kepala tu, apa dia punya leher dan sebagainya. Saya nak sebut, ikut sunnah Nabi. Nabi beri sedekah yang terbaik. Nabi baru nak makan roti, orang minta, Nabi bagi semua. Maknanya, cara bersedekah dalam bulan Ramadan untuk mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, kita kena ikut cara Nabi. Iaitu beri yang terbaik. Satu. Dan yang kedua, hikmah kita bersedekah bulan Ramadan ni kenapa? Melatih diri kita jauh daripada sifat bakhil. Kan bakhil. Bakhil tu maknanya apa? Tak nak rasa rugi kalau diberi. Betul tahu. Ada orang pernah jumpa kita, jumpa Ustaz Fauzi pun, nak bayar zakat tu dia rasa rugi. Betul saya. Rasa rugi. Kerana apa? Sifat bakhil. Tapi bulan Ramadan inilah, iaitu apa? Kita latihan keluar tak banyak sikit, sekurang-kurangnya kita dapat bersedekah. Itu buang sifat bakhil. Yang ketiga apa? Bakhil. Yang ketiga apa? Kita latih diri kita jadi orang yang bersyukur. Ingat, senang tak jadi orang bersyukur? Hebat dia, Allah beri kita bermacam-macam juadah, bermacam-macam makanan, bermacam-macam kebaikan. Allah suruh kita pilih lagi. Kalau dekat Somalia tu, kita yang pilihkan makanan dia. Kan? Tapi mana kat Malaysia ni, kita pilih sampai kadang terbuang dan sebagainya, berlaku pembaziran. Nak rahmat Allah Ta'ala, jadi Allah mendatangkan kemurkaan Allah SWT pun ada. Sebab apa? Sebab kita, orang yang bersedekah ni, dia akan jadi orang yang rasa bersyukur atas kurniaan daripada Allah, segala nikmat yang telah mereka dapati. Dan akhirnya, orang yang bersedekah ni, dia akan rasa kebesaran Allah Ta'ala tu dalam diri dia. Bagaimana rasa kebesaran Allah Ta'ala? Pernah tak dia fikir, apa yang Allah berikan kepada dia, rezeki itu, maka dalam rezeki dia itu ada rezeki orang lain. Kan nikmat. Kita bawa sekilo daging, kita bawa seekor ayam. Rupanya, 3 suku ayam tu ada untuk jiran kita. Ya Allah, jiran kita beli durian. Rupanya dalam 4 biji durian tu, ada 1 biji tu yang dibuat bubuk beri kat kita. Itu, iaitu apa? Percaturan yang Allah berikan kepada kita. Rezeki ni Allah jamin kepada orang yang beriman itu rezekinya. Maka kita akan dapat rezeki yang melimpah ruah dengan salah satu jalan, iaitu jalan bersedekah. Jadi bersedekahlah kita. Kerana ini bulan yang mulia yang Allah galakkan kita untuk bersedekah, dan Nabi kita SAW galakkan kita bersedekah. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan daripada dunia sampai akhirat. Wallahualam. InsyaAllah Ustaz, itulah tarbiyah Ramadan sebenarnya untuk kita umat Islam yang berpuasa. Mudah-mudahan mentarbiyah diri kita menjadi manusia yang hebat di sisi Allah dan di sisi manusia. Apa pun perempuan, kita berehat lagi seketika. InsyaAllah kita jumpa kembali selepas ini. Bika khairil khalqi kullihim مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia dengan kami Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Tarbiyah Ramadan. Macam mana Ramadan mendidik jiwa kita menjadi manusia yang hebat, manusia yang baik, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bersama kita Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah sebagai ahli panelnya. Dan Ustaz sambungan lagi tentang Tarbiyah Ramadan ini. Satu isu, satu masalah biasa berlaku Ramadan ini ialah dia punya bajet lari Ustaz. Bajet sebab sana sini tengok kanan tengok kiri semua bazar Ramadan. Ya, betul. Semua nak beli Ustaz.
bukan kata dengan kuih, dengan penjual kuih pun nak beli juga. Kan? Seleranya tinggi Ustaz. Seleranya tinggi. Bawa balik tu kadang-kadang tak cukup jari Ustaz. Setiap plastik ada satu jari. Satu jari setiap plastik. Penuh. Kan kata jari Ustaz, handle motosikal pun penuh juga. Nak beritahunya selera tinggi. Tapi bila time buka puasa Ustaz, 3 biji kurma dah kenyang dah. Dengan air susu ke, air masak ke. Dan banyak yang terbuang daripada yang dimakan. Macam mana nak didik jiwa yang lapar macam harimau ni Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fauzi, sedang menonton muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang belanja saja, maka sebenarnya Allah pernah berpesan kepada kita dalam surah Al-Furqan ayat 67. Apa Allah pesan kat kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Maknanya Allah sebut, dan juga mereka yang diredai oleh Allah ialah apabila membelanjakan hartanya yang tidak melampaui batas, yakni tidak boros, dan lalu mereka itu tidak bakhil, yakni kerekut. Perbelanjaan mereka adalah betul dan sederhana. Makna itu yang Allah pesan kepada kita. Maknanya salah satu daripada untuk mengundang keredaan Allah Ta'ala, iaitu rahmat Allah Ta'ala apabila kita berbelanja itu tidak boros, iaitu bersederhana. Tapi memang persoalannya besar. Kenapa orang suka berboros dan berbelanja ni Ustaz Fauzi? Sampai Ustaz Fauzi cakap dengan orang yang jual air pun nak dibelinya sekali. Betul-betul. Saya nak sebut di sini. Orang ni boleh berbelanja yang begitu banyak sampai berlaku pembaziran. Sebenarnya mereka itu yang pertama belanja ni ikut nafsu. Dia tak menggunakan akal dia. Dia tengok tu ikut selera dia. Maklum dah lapar seharian. Kan sampai yang jual beli beli air sampai 3 bungkus, beli nasi, beli tu semua dia dibelinya. Satu. Sebab apa? Sebab dia mengikut nafsunya. Dan perkara yang kedua, kenapa mereka ini berboros? Itu persoalannya. Sebab berboros ni kerana apa? Ada peluang untuk memboroskan harta kita. Betul tak? Bukan hanya makanan. Sekarang promosi boros-borosan. Begitu banyak sebelum hari raya. Tak payah bayar, lepas raya bayar pun ada. Itu tak lepas. Semualah bukan makanan, lagi apa makanan, barang dapur, kereta mana? Kereta baru dah sampai belum belum lagi belum sampai. Itulah. Kereta baru belum sampai. Semualah. Semua apa tu memang kita ni disuruh kita boros. Maknanya dihidangkan kita dengan iklan-iklan, dengan tawaran-tawaran yang baik. Yang paling baik tawaran apa? Barang baik. Barang ni betul baik. Satu. Murah. Yang kedua, boleh hutang. Confirm buat balik. Kan? Nampak? Diajar kita berboros. Sebab apa? Ada peluang. Cuba tak ada peluang berboros. Semua kering. Asal tak ada. Nak ganti langsir pun tak ada. Sebab apa? Tak ada orang jual langsir. Misalan. Tapi berapa banyak orang jual langsir sekarang? Itu semua kerana kita ada peluang untuk memboroskan harta kita. Itu yang kedua. Dan perkara yang ketiga, sebenarnya orang yang berbelanja ini kadang-kadang dia tidak ada ilmu berbelanja. Sebab dia tidak dapat membezakan di antara iaitu apa? Keperluan dengan kehendak. Dia tak dapat bezakan. Ini keperluan, ini kehendak. Sebab kalau kita melihat, Islam ni mengajar kita cara kita berbelanja. Pertama apa? Islam ajar kita berbelanja ni 3 perkara. 3 perkara kita kena tahu. Pertama, berbelanja kita yang disebut apa? Daruriyah. Iaitu asas, benda-benda asas yang perlu kita beli. Contohnya apa? Contohnya makan, pakai, tempat tinggal. Itu mesti kita beli. Itu perlu kita adakan. Dan yang kedua iaitu apa? Hajiah. Iaitu apa? Keperluan. Boleh ada dan boleh tak ada. Contohnya, dah ada kereta, nak kereta baru. Boleh nak beli, tak nak beli pun tak apa. Kan? Motosikal, komputer. Itu kalau tak ada pun tak apa. Dan perkara yang ketiga, biasa kita terjebak dengan tahsiniah. Tahsiniah ni maksudnya apa? Lebih atau bermewah. Kalau kita memang mampu, tak ada masalah. Tetapi jaga dalam bulan Ramadan ni, jangan kita sampai melampaui batas sebab takut bimbang rahmat Allah Ta'ala tu jauh daripada kita. Sebab tu berbelanja ni ikutlah bajet yang betul. Dan saya nak tegaskan di sini. Tak semestinya yang murah itu tidak membazir. Dan tak semestinya yang mahal itu membazir. Ini saya nak tegaskan di sini. Ada orang cakap, kenapa beli kereta mahal berpenuh? Kan membazir tu. Tak, kalau dia itu mahal, dia beli kereta tu memang mahal, bagus sebab dia memang itu keperluan dia, jalan jauh untuk keselamatan dan sebagainya, laju dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi kita jangan anggap benda yang murah itu maknanya tak berlaku pembaziran. Katakan selipar Jepun. Selipar Jepun satu pasang apa? RM5 kan? Kita beli 20 pasang. RM100 kan, RM1 dapat 20 pasang.
pakai 2 pasang aja. Kita pakai 2 pasang. Habis yang lebih tu apa? Yang lebih tu membazir tu. Maknanya tak semesti yang benda yang murah itu tidak membazir dan tak semesti benda yang mahal tu membazir. Yang disebut sih kita kena tahu ini adakah kita nak belanja ni keperluan ataupun iaitu apa? Kehendak kita. Dan kalau kehendak kita nak belanja selagi mana ia tidak bercanggah dengan Islam, tidak bercanggah dengan apa yang telah Allah dan Nabi SAW gariskan kepada kita, maka berbelanjalah kita. Mudah-mudahan dengan perbelanjaan itu kita dapat rahmati diri kita, iaitu keluarga kita, ya, anak isteri kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Allah beri kebahagiaan daripada dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ini ada satu benda yang isu lah Ustaz ya. Satu trend di tempat kita sekarang Ustaz. Ustaz mungkin dah dapat jangka kot. Trend kita lah berbuka puasa di hotel-hotel. Betul. Dia punya satu kepala RM88++. Kan? Bayangkan kalau ada yang nak rancang ni Sabtu hari Ahad besok lusa ni, aku nak makan buka puasa kat hotel. Kadang-kadang Ustaz kita buka puasa Ustaz, kadang 2-3 minum dah cukup kenyang dah. Tapi berbanding dengan RM88 tu, darat dengan isteri suami lagi, dengan anak-anak lagi, apa komen Ustaz? Silakan. Baik, senang je. Kalau misal kita dah bayar RM80, sekali kita makan sikit, ada lebih, minta buat balik lah. Dia tak membazir, bukan bayar sangat kan? Betul tak? Bukan bayar sangat. Okey, saya nak sebut betul. Kadang-kadang RM80 misalnya kita boleh berbelanja untuk seisi keluarga untuk hari itu. Itu satunya. Dan dengan RM80 tu kita boleh maknanya apa makan untuk seorang. Sebab tu saya sebut, ini keperluan kita nak makan ataupun maknanya kehendak kita nak makan. Kalau memang betul tu keperluan kita, makanlah, tak ada masalah. Bagus bulan Ramadan. Memang kita ada duit, memang kita nak makan, memang saya nak rasa nikmat dalam bulan Ramadan ni, nak makan sedap-sedap. Bila waktu berbuka puasa memang Allah beri, makan, tak ada masalah. Tapi memang kalau kita ciput aja, ciput, cukup-cukup makan, maknanya kita makan hak orang lain, iaitu hak anak isteri kita. Maka tak bolehlah. Maknanya kita kena ikut. Ini kemampuan dan kehendak kita ataupun makna dengan keperluan kita. Tapi kalau kita dah makan kat sana, tak habis, bungkus. Boleh tak bungkus, Dik? Nak bungkus, bang? Boleh tak bungkus? Nak bungkus ke? Bungkuslah, boleh tak? Boleh, bang. Satu orang dia yang bawa bungkus botol itu Ustaz Jazlan, bawa balik. Belilah apa aku, Mana betul? Memang aku bayar. Kan? Betul tak? Allah Ustaz. Ya. Okeylah. Ya, itulah. Kalau nak bungkus lah. Awak jenal. Tak nak masalah. Ya. Okey, tuan perempuan, apa kata kalau kita berhak sekali lagi, ya, kita bagi Ustaz Jazlan ambil masa untuk hilangkan penatnya. Dan kita jumpa selepas ini insya-Allah. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika bika khairil khalqi kullihim huwal habib. Alhamdulillah, kita dah sampai blok yang terakhir pada petang ini tentang Al-Kuliah. Tajuk kita ialah Tarbiyah Ramadan. Macam mana Ramadan itu bulan untuk mendidik jiwa kita menjadi insan yang bersyukur, bersabar, redha, simpati kepada penderitaan orang lain dan sebagainya. Apa pun Ustaz, bila kita cerita Ustaz Jazlan ya, dan tuan perempuan semua bila cerita Ramadan ini, dia banyak memang orang kata banyak belanja lah Ustaz. Mendidik juga kita, janganlah belanja boros. Kita dah bincang tentang beli juadah buka puasa. Satu lagi Ustaz, biasanya Ramadan ni bulan untuk menghias. Biasanya bulan bertukar rumah. Dulu rumah warna biru, sekarang rumah warna merah dah. Sebab dia cat warna merah. Tiap-tiap tahun cat sebab dia bersaing dengan jiran sebelah rumah. Jiran cat, dia pun cat. Jiran tukar lansir, dia tukar lansir. Jiran tukar kereta, dia tukar kereta. Jiran tukar peti ais, dia tukar peti ais. Sebab nak raya peti ais tu depan ruang tamu Ustaz, peti ais tu baru beli. Ni semua jenis-jenis ni Ustaz, kadang-kadang ada penyakit dengki pun ya, iri hati pun ya juga. Macam mana? Apa kau Ustaz nak didik jiwa macam ni? Biarlah jiran nak beli-belilah. Kau suka dia lah. Dia nak cat rumah. Rumah kita dah lagi lawa dah cat dan tahun lepas punya. Tak payah cat dah. Langsir yang depan tu tak buruk-buruk, tak lusuh pun. Kalau lusuh pun kita tukar lansir dapur tu. Tak ke depan. Jadi apa komen Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim-muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz Fauzi ni kalau bertanya benda ni betul berlaku dekat masyarakat kita sebenarnya. Orang tukar baju, kau nak tukar baju. Tukar kerusi, nak tukar kerusi. Tukar langsir, nak tukar langsir. Nak tukar langsir, bang dah 10 tahun langsir tu bang.
Dulu kan putih, sekarang nampak hitam-hitam. Itu bukan hitam bang, itu dah tek lalat. Oh, saya ingat fashion dia dah berubah. Rupanya memang tek lalat je. Nak tukar-tukarlah. Nak ceria-cerialah. Memang kalau kita berhari raya nanti, memang disuruh kita bergembira. Sebab Allah dah beri kita kejayaan dalam bulan Ramadan. Allah nak bagi kita syurga. Allah dah ampunkan dosa kita. Gembiralah, gembira. Tapi barang diingat, kegembiraan itu jangan sampai menjadi hasad dan dengki. Orang tukar kereta, kita nak tukar kereta. Orang tukar peti ais taruh kat depan, kita taruh dekat laman lagi supaya orang nampak peti ais yang baru. Betul tahu ni. Dan sebenarnya, kenapa hasad dengki ni boleh timbul? Sedangkan dekat bulan Ramadan tak ada syaitan kan? Barang diingat, 11 bulan kita dilatih oleh pak syaitan itu sendiri. Jadi maknanya memang kadang-kadang kita berlaku bersikap dan sedemikian rupa. Baik. Kenapa orang ni boleh berhasad dengki? Orang hasad dengki ni tahu tak kenapa? Pertama, orang hasad dengki dia tak boleh tengok orang lain lebih. Maknanya dia ingin dapat nikmat seperti mana orang lain punya nikmat. Maknanya apa? Kalau dia tengok orang tu ada nikmat bagi dia, bagi orang tu dia rasa susah hati. Maknanya ingin nikmat yang dimiliki oleh orang lain tu hilang. Lepas tu ataupun nikmat tu berpindah kat dia. Ataupun kalau orang tu kena jadi susah, maknanya kena ujian daripada Allah Taala, dia rasa suka. Itu dengki tau sebenarnya, hasad dengki. Jaga baik-baik tahu, itu penyakit hati. Sebab itu Allah pernah pesan kat kita dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Iaitu apa? Dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambah penyakit tu. Katakan kita tengok jiran kita beli kursi baru. Kita tak dapat kursi baru. Kan? Waktu tu kita jadi hasad. Yang sakit apa? Yang sakit dengan kita. Aduh, kursi baru pula. Aduh, kereta baru pula. Aksen hutang tu. Biarlah dia nak hutang pun, kan? Apa pula kaitan dengan kita, kan? Kita ni kadang-kadang itu ada masyarakat yang begitu ya. Sebenarnya Allah tambahkan penyakit dia. Lagi orang dapat nikmat, lagi dia rasa sakit. Itu kita kena ubah hati kita supaya kita dibuang sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk. Bagaimana kita nak membuang sifat-sifat yang buruk itu? Pertama, hendaklah kita beristighfar kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Orang beli kereta baru, ya Allah, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, istighfar. Kalau kita tengok orang Arab, kalau dia nampak benda-benda yang baru, kita dapat kata beli kereta baru, apa orang Arab kata? Barakallah fiqh. Maka dia doakan kita. Betul tak? Itu orang Arab, dia doakan kita. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada engkau. Itu hebat orang Arab, kita boleh contohi. Dia doa dia. Kan? Kita, berlagaklah tu. Hutang banyak, kita pula duk kira pasal hutang dia. Itu jaga baik-baik. Kena istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang kedua apa? Belajar memandang sesuatu tu dengan iman. Kita belajar pandang sesuatu dengan iman. Tengok, ya Allah, dia ni dapat benda yang baik. Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Mudah-mudahan aku dapat, ya Allah. Doa sebab apa? Sebab minta doa. Dan kerana apa lahir doa itu? Memandang sesuatu dengan iman. Tapi kalau kita memandang sesuatu dengan nafsu, maka benda itu akan timbul riak, takabur, benci, sombong dan sebagainya. Jaga baik-baik. Kita belajarlah pandang dengan apa? Dengan iman. Oh, ya Allah, pandang dengan iman. Boleh tak? Barulah lahir nanti apa? Sifat iaitu qanaah dan sebagainya. Baik. Dan seterusnya juga apa? Nak hilangkan sifat apa? Sifat iaitu dengki ni, dengki-dengki ni kan. Hendaklah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Taala. Syukurlah apa yang ada. Inilah yang Allah berikan yang terbaik bagi kita. Ya Allah bang, langsi itu dah tak lalat. Ingat senang ke? Rumah orang kat Sumanjaya tak ada, rumah awak ajalah. Rumah kita yang ada langsi cap tak lalat. Kan untung? Kan hebat. Kita ni asyik kursi dah nak patah bang, goyang-goyang. Kursi goyang-goyang ni dah bagus. Tempat orang tak ada goyang-goyang. Tempat kita je goyang-goyang. Makna pandang benda tu dengan bersyukur. Bila syukur, la azidannakum. Makna Allah tambah rezeki kita. Syukur Allah akan beri. Masa bila jangan paksa Allah tak ada. Maknanya Allah akan beri. Yang penting kita kedepankan kesyukuran. Dan perkara yang keempat, qanaah, iaitu belajar rasa cukup. Belajar rasa cukup. Memang kemampuan keluarga kita begitu. Begitulah. Kalau kemampuan kita satu hari lebih, kita belilah. Tak ada masalah. Kan? Dan akhirnya apa? Iaitu kita tukar sifat mazmumah kita dengan sifat mahmudah. Tukar sifat yang buruk itu kepada sifat-sifat yang baik-baik. Buang sifat dia pendendam, benci, menyampah tak masal, sakit hati tak menentu, itu kita buang. Kita ganti dengan apa? Iaitu doa, kita ganti dengan kemaafan, penyantun, redha, tawakal. Semua kita masukkan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita jadi orang yang bertakwa lah. Dengan hati yang begitu baik. Dan kita kan dalam bulan Ramadan ini kena jaga hati. Sebab salah satu kelayakan untuk kita dapat malam Lailatul Qadar ialah apa? Orang yang beriman, beramal soleh dan berhati mulia. Kita kena jaga hati lah.
Wallahu a'lam. Okey Ustaz, dalam kesempatan akhir ini barangkali Ustaz boleh menasihat kami lah ya. Memang disediakan banyak ganjaran Ustaz. Rasanya rugi kalau kita tak ambil kesempatan sepanjang Ramadan ini. Sama ada duniawi ke dari segi ganjaran ataupun ganjaran ukhrawinya. Apa komen Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim-muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ingat, setahun Ramadan datang sekali. Dan dalam bulan Ramadan ni banyak Allah dan Nabi SAW telah berjanji kat kita. Saya nak sebut satu yang Nabi janji kat kita, iaitu man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun maknanya dosa yang telah lalu. Makna kita ni lepas saja bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan ni, Allah nak ampunkan dosa kita. Dan kita melihat juga ada hadis yang menyebut mana pada 10 hari yang pertama, pada awalnya Allah turunkan rahmat, pada pertengahannya itu Allah beri keampunan, dan hebat pada akhirnya nanti Allah lepaskan kita daripada api neraka. Kan hebat. Dan begitu juga dari sudut amalan. Makna amalan yang sunat, Allah bawa amalan ini, angkat amalan ini seperti mana kita melakukan amalan yang wajib. Dan bila mana kita melakukan amalan wajib, Allah kalikan, iaitu sebanyak 70 kali ganda. Bayangkan kalau kita tengok kenapa ramai orang berebut-rebut pergi ke Mekah. Sebab apa? Sebab dia dapat gambarkan satu solat itu kali 27 dengan berjamaah. Nampak? Dalam bulan Ramadan kali 70 dan dekat Masjid Haram kali 100,000. Wow, berapa punya banyak tu. Akan hebat. Jangan lepaskan peluang ni. Dan dalam bulan ini juga ada sunat tarawih. Ramai-ramai pergi tarawih. Bawa anak-anak pergi tarawih. Habis Ustaz bisinglah anak saya. Anak saya lompat sana lompat sini. Ya, curi kuih makan. Standard lah budak-budak. Kalau orang tua yang bising tu yang tak standard. Budak-budak standard. Biasalah budak-budak. Dulu kita pun main kat masjid. Kan? Jadi jangan lepaskan peluang kerana ini bulan yang Allah berikan kepada kita. Setahun sekali saja. Mudah-mudahan dalam bulan ini Allah jadikan kita hamba yang bertakwa insya-Allah. Okey, terima kasih bagi Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah dengan kupasan cukup menarik. Tersentuh hati kita bagaimana Ramadan itu bulan tarbiyah mendidik jiwa kita sebenarnya untuk menjadi orang atau manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat mudah-mudahan Ramadan ini anggaplah sebagai Ramadan terakhir. Pasti kita akan buat yang terbaik. Saudara saya Ustaz dah masuk Ramadan yang 3 hari dah meninggal dunia Ustaz. Kita sempat hari yang kelima. Jadikanlah ini sebagai penuh kesyukuran untuk kita terabiah diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Apapun, terima kasih sekali lagi Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Terima kasih kepada Surau Jemaah Surau Darul Ikhlas, Taman Kayu Ara Damansara, dan juga jazakumullah khairan katsira kepada semua penonton Al-Kuliah pada petang ini yang menonton Al-Kuliah secara langsung. Dan mudah-mudahan anda semua selamat nanti untuk buka puasa bila tiba waktu maghrib. Selamat bercuti di hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, setahun sudah pun berlalu. Masa yang pantas berlalu hingga tak terasa aku berada di bulan Ramadan. Semula ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa satu amalan sebagaimana yang diperintahnya. Moga dapat ku lenturkan nafsu yang selalu